Terusnya kita pergi kepada kaedah pengajaran. Kalau kamu kena faham apa yang dimaksudkan dengan kaedah pengajaran. Kat sini dimaksudkan dengan tindakan-tindakan yang kamu kena rancang. Yang kamu kena olah dalam RPH supaya pengendalian PDP itu dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Jadi antara kaedah pengajaran yang disenaraikan kat sini adalah yang pertama sumbang saran, kedua perbincangan, ketiga belajar sambil bermain, keempat demonstrasi, kelima simulasi, keenam main peranan dan yang ketujuh penyelesaian masalah. Okey, kalau kita lihat dari segi sumbang saran, dia merupakan teknik pembinaan kemahiran yang mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti tinggi dalam pembelajaran yang ingin dicapai, seperti dikatakan oleh Orlich et al. 2017. Jadi kat sini aktiviti perbincangan yang melibatkan ahli dalam kumpulan besar yang mengemukakan seberapa banyak idea dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Apa yang dikatakan sumbang saran kat sini adalah dia seperti brainstorming. Di situ kita senaraikan apa banyak idea yang boleh dicakap, disuarakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang dibincangkan tersebut. Okey, maksudnya kat sini sumbang saran semua dalam kelas kena buat memberi idea. Setiap orang mesti wajib. Betul salah belakang kira. Yang penting ada menyatakan idea dan suara tentang apa cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Di situ dah dia disenaraikan lah. Maksudnya ini yang dikatakan dengan brainstorming ataupun sumbang saran. Semua orang boleh bersuara. Yang penting jawablah, berilah idea yang berkaitan dengan soalan penyelesaian masalah yang dinyatakan. Jadi idea yang paling sesuai akan diterima sebagai rumusan perbincangan berdasarkan keputusan kumpulan. Jadi itulah kalau kita dah senaraikan tadi kan, masing-masing dah bagi idea. Senaraikan, tak boleh lepas, setiap orang mesti ada cara. Walaupun kita kata salah betul dia punya, itu belakang kira. At least kita boleh senaraikan. Itu sumbang saran. Barulah kita boleh cari mana idea yang paling sesuai untuk diterima sebagai keputusan. Dan seterusnya ia adalah bertujuan untuk melatih murid mengemukakan idea ataupun pandangan yang bernas. Dan seterusnya dapat memupuk sifat-sifat sosial seperti bekerjasama, bantu-membantu dan menghormati pandangan orang lain di samping menggalakkan perkembangan mental murid. Jadi sumbang saran ini sebenarnya memberi peluang semua orang bersuara. Jadi kat sini kita bila ada setiap orang memberi suara, kita tidak boleh menafikan walaupun salah, macam pendapat itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Tak, kita terima sahaja. Sebab itu dia perlu disenaraikan, brainstorming dulu. Baru kita boleh pilih yang mana terbaik. Jadi prinsip-prinsip sumbang saran adalah topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid. Itu maksudnya guru kena pandai dan bijak memilih topik mana yang sesuai untuk dijadikan aktiviti dikaitkan dengan kaedah sumbang saran. Okey. Kalau yang contoh aktiviti yang tidak banyak memberi sumbang saran menyebabkan PDP perjalanan aktiviti kamu tu mungkin agak lambat ke, agak tak ada respon ke, sukar juga kalau dia punya topik itu sangat berat. Terpulang mana yang penting kita boleh menekankan dari segi kebolehan dan minat murid. Jadi seterusnya suasana perbincangan harus kondusif dan tidak formal. Tidak formal ini maksudnya tadilah setiap orang ada cara dia menyampaikan idea. Bukannya dia mesti formal, saya bla 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 bla, ingin bla, tak boleh. Cara yang tidak formal, yang santai tapi dia memberi fokus kepada apa yang dibincangkan.
Seterusnya, murid diberi peluang untuk mengemukakan serba banyak idea ataupun pendapat. Kalau dalam kelas, kalau kita dah ada 45 orang belajar, tak kalah kita boleh minta satu orang 3 isi kan. Jadi kasihan dah kawan-kawan yang lain. At least satu seorang. Kita pun kena lihat. Kalau kelas kita cuma 5 orang, mungkin kita boleh minta idea dan seorang tu 2 ke. Okay? Seterusnya, murid dilarang membuat kritikan atau menilai idea semasa sumbangsaran. Seperti yang saya beritahu tadilah, bebas untuk menyuarakan idea, tapi yang penting dia bernas menjawab kehendak macam mana menyelesaikan masalah yang dibincangkan. Dan penilaian idea dibuat pada pengakhiran. Jadi semua pendapat atau idea dicatat dan huraian idea orang lain adalah dibenarkan. Jadi murid digalakkan mengembangkan satu-satu idea agar melahirkan pandangan yang baru. Biasanya tahu ada pelajar kita bila kita minta idea, satu ayat kadang-kadang satu perkataan, tapi kita boleh rangsang dengan soalan kita supaya dia boleh huraikan sedikit. Jadi di situ dia boleh mengembangkan idea. Masa untuk mengemukakan idea adalah terkawal supaya ahli-ahli boleh digalakkan berfikir secara pantas. Kalau nak guna sumbangsaran dalam kelas, kamu kena tengok dari segi masa ke apa semua dari bilangan pelajar. Jangan pula seorang beri idea sampai setengah jam habis. Tak logik juga. Jadi kat situ kamu kena kontrol lah. Lepas tu pelaksanaan sumbangsaran melibatkan seluruh kelas. 5 hingga 15 orang. Ini untunglah ada pelajar-pelajar setakat 15 orang saja. Kalau 45, pandai-pandai kamu kena rancang, pilih mana kaedah yang sesuai. Dan tempoh masa perbincangan sangat pendek. Adalah pendek, sumbangsaran memang pendek. Sebab setiap orang mesti bercakap idea dia. Lepas tu saiz kumpulan biasanya 8 hingga 12 orang. Yang ini kalau kita buat secara berkumpulan. Kalau kita nak buat kumpulan sumbangsaran, maksudnya kumpulan satu mungkin dia menyelesaikan masalah apa. Yang kedua, menyelesaikan masalah apa. Jadi, dia mesti ada ketua untuk handle. Setiap ahli mesti ada menyatakan idea untuk menyelesaikan masalah kumpulan mengikut tajuk yang perkara yang perlu isu yang diselesaikan lah. Yang kita cakap tadi lebih pada kelas kan. Tapi kalau nak lihat kumpulan pun boleh sumbang saran dalam kumpulan boleh. Bergantung kepada apa topik yang perlu diselesaikan. Dan seterusnya, merekod semua idea. Mungkin dari segi pengurusan grafik, mungkin ada yang buat peta minda ke apa semua terpulang untuk mengenal pasti A dia sarankan apa, B sarankan siapa, supaya kita tahu siapa punya idea tadilah. Jadi pengurusan grafik pun kita kena jelas. Lepas tu bergilir mengemukakan idea. Kat sini kita beri peluang kepada semua orang. Tidak perlu kita memilih seorang saja. Setiap orang bergilir, jadi mesti memberi idea. Jadi setiap idea perlu dibincangkan. Bincanglah, tapi taklah sampai berjam-jam bincang ikut kesesuaian apa yang disarankan. Lepas tu barulah rumusan idea dibuat. Bila kita dah tengok ke semua senarai tersebut, kita bincang-bincang tadi kan, di situ kita dah boleh pilih mana keputusan yang tepat, paling tepat untuk menyelesaikan topik yang diberi. Ini adalah peraturan dalam sesi sumbangsaran. Semua idea kecuali jenaka. Tak ada jenaka. Kita tengok bernas macam dia jawab apa topik yang dibincangkan dan harus diterima dan dicatat. Tiada kritikan terhadap mana-mana idea ataupun cadangan. Lepas tu ahli kumpulan harus menambah idea rakan-rakan. Mungkin ada Pak saya kata tadi, seorang pelajar guna satu perkataan saja, mungkin rakan yang lain boleh tambah sedikit. Okay? Lepas tu supaya lengkap. Lepas tu ketua kumpulan menggalakkan semua mengemukakan idea. Itu peranan kumpulan sekiranya dijalankan sumbangsaran itu secara berkumpulan. Dia berkumpulan boleh, secara kelas pun boleh. Kalau secara kelas, guru lah sebagai yang moderator dia. Tapi kalau yang dalam kumpulan, ketua masing-masing. Lepas tu, kualiti idea tidak dipentingkan. Apa yang dimaksudkan dengan kualiti idea tak dipentingkan? Dia taklah macam terlampau rigid untuk
Dari segi idea itu kena hurai dengan lebih panjang lebar apa semua untuk kita menjawab kehendak soalan. Seperti yang dikatakan tadi, jawapan sebab dia dalam tempoh yang pendek, jadi maksudnya idea-idea itu diterima walaupun tidak berkualiti ke, sebab itu dia semangsaran saja. Jadi kalau kita nak cari yang kualiti, di situlah senarai kita pilihlah. Itu yang dimaksudkan sini, kualiti idea tidak dipentingkan. Mana-mana pendapat boleh masuk. Kalau nak dapat kualiti, itu pengakhiran dia. Jadi kelebihan sumbangsaran, maksud kat sini semua berpeluang untuk berkongsi idea, pandangan, pengalaman dan pengetahuan baru. Seterusnya menggalakkan pemikiran kreatif, kritis melalui gerak balas spontan. Biasanya sumbangsaran ini memang spontan, tapi sebelum kita nak memberi sumbangsaran, nak minta pelajar kita sumbangsaran, kita beri intro lah, suruh mereka ulang kaji sebelum masuk kelas supaya mereka boleh jawab dengan spontan sebab dah ada ilmu dalam kepala. Lepas tu pelibatan aktif membina keyakinan diri murid. Bila dia dah tahu kan ilmu, esok cikgu ni ajar ni, jadi bila dia dah ada ilmu, dia dah yakin menjawab apa persoalan. Di situ dia dah boleh memberi idea. Seterusnya nilai-nilai murni dipupuk dengan wujudnya interaksi antara murid. Jadi walaupun dia kata di situ memberi idea secara tidak formal, tapi guru boleh main peranan macam mana nilai-nilai murni itu boleh dipupuk dalam kalangan, macam mana kita mendengar pandangan orang, macam mana kita memberi idea cara dia dengan cara berhemah. Itu yang peranan antara guru dan murid lah, terutamanya guru bimbing. Okey, yang kedua berkaitan dengan perbincangan. Kalau kamu lihat tadi, sumbangsaran tu berbeza dengan perbincangan ya. Perbincangan ini dia ada macam seperti matlamat, objektif. Itu yang perlu dicapai. Tapi kita tengok dulu yang pertama, bukan sahaja merangsang interaksi antara murid secara bermakna, ia juga menggalakkan pelbagai pembelajaran yang merangkumi kandungan, kemahiran, sikap dan proses pembelajaran. Itu yang ditekankanlah dalam perbincangan. Jadi elemen penting dalam teknik perbincangan adalah matlamat dan objektif. Sebab itu, sebelum perbincangan dalam kelas, macam contoh guru nak memastikan contoh kelas 25 orang, setiap kumpulan ada 5 orang, maksudnya semua kumpulan kena tahu apa matlamat dan objektif yang nak capai dalam pembelajaran hari itu. Itu yang guru kena beritahu. Lepas tu, depends kepada bilangan pelajar dalam kelas. Kalau pelajar cuma 5 orang, buatlah 2 kumpulan ke. Kalau yang kelas 25 tu, buatlah 5 kumpulan dan setiap kumpulan tu ada 5 orang. Maksudnya saiz kumpulan kena sesuaikan supaya kaedah pembincangan itu berjalan. Seterusnya susun atur bilik kena sesuai dan pemilihan topik pun kena sesuai dengan kaedah pembincangan yang kita pilih. Okey, yang inilah ditekankan dalam kaedah pembincangan. Matlamat dan objektif, ini yang guru kena beritahu. Sebab itu, apabila dah beritahu, kat sini dah menghasilkan pembelajaran berbentuk proses. Bila semua pelajar dah tahu, kami kena capai ini, Maksudnya setiap kumpulan dia dah ada matlamat. Apa yang nak dicapai. Jadi kalau dah tahu, di situlah proses pembelajaran itu terbentuk. Jadi murid perlu melibatkan diri dalam perkembangan kemahiran dan sikap dalam perbincangan kumpulan. Mereka dah tahu apa peranan mereka, apa yang perlu mereka tahu, apa mereka bincang. Di situlah mereka dah boleh kembangkan kemahiran dan sikap. Kemahiran maksudnya kemahiran dia berfikir ke, kemahiran dia berhujah ke sesama dalam kalangan kumpulan. Sikap, mungkin sikap bekerjasama ke, mungkin dia boleh macam menolak idea lah kan dengan baik ke kan. Itu yang kita boleh katakan matlamat dan objektif itu kena capai. Lepas tu saiz kumpulan yang ideal. Faktor mempengaruhi pelibatan murid. Kalau dah 10 orang dalam satu kumpulan, memang ramai yang jadi parasit. Sebab itu kena sesuaikan. Jadi kumpulan pembincangan yang berjaya adalah 3 hingga 5 orang peserta. Kira banyak jugalah 15 tu. Kalau sebaiknya lah 5 orang itu
cukup untuk satu perbincangan lah, supaya masing-masing ada main peranan. Jadi seterusnya susun atur bilik. Kalau kita lihat kat sini berbentuk U.